Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazmi Arif bin Azlan, C17A0103. Hari ini saya akan membentangkan tajuk projek penyelidikan satu saya dari bab 1 hingga bab 3. Tajuk pembentangan saya hari ini adalah pembangunan laman web perniagaan dalam mempromosikan produk di syarikat AMN Creative Center. Saya akan menceritakan pendahuluan. Rakyat Malaysia merupakan antara rakyat negara Asia yang paling ramai melayari internet dalam dunia. Keajaiban internet tidak perlu dipersoalkan lagi. Para usahawan di seluruh dunia menjana hampir berbilion ringgit daripada medium ini. Sama ada produk digital maupun fizikal, semua adalah mungkin dengan kewujudan internet. Perniagaan yang dijalankan bertujuan untuk memasarkan produk supaya pelanggan lebih mengenali dan memperkenalkan syarikat AMN Creative Center. Pembangunan laman web perniagaan dalam mempromosikan produk di syarikat AMN Creative Center. Latar belakang kajian. Kajian ini dilakukan adalah untuk membuat pemerhatian dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh perniagaan produk percetakan AMN Creative Center. Pembangunan laman web perniagaan untuk mempromosikan produk percetakan di syarikat AMN Creative Center adalah penting kerana ianya hanya dapat memperluaskan lagi jualan percetakan. Penggunaan laman web oleh setiap organisasi perniagaan mampu memudahkan pelanggan berjual beli, iaitu Seminar E-Usahawan MDEC 2016. Kemudahan yang diperoleh adalah dari segi dapat menjimatkan masa pelanggan dalam proses pembelian dan memudahkan pelanggan membuat carian. Penyataan masalah kajian. Masalah utama dalam syarikat AMN Creative Center adalah kelemahan pemasaran digital dari segi kekurangan menggunakan media sosial. Masalah yang kedua pekaji dapati di syarikat AMN Creative Center ini adalah ketiadaan pemasaran digital dari segi video. Ketiga, pekaji dapati di syarikat AMN Creative Center ialah kelemahan pemasaran digital, iaitu tidak mempunyai laman web untuk memasarkan produk. Objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti kelemahan pemasaran digital dalam syarikat AMN Creative Center. Yang kedua adalah mencadangkan reka bentuk antarmuka laman web perniagaan dalam syarikat AMN Creative Center. Yang ketiga adalah membangunkan laman web perniagaan untuk memasarkan produk dan memperkenalkan syarikat AMN Creative Center. Persoalan kajian. Apakah kelemahan pemasaran digital dalam syarikat AMN Creative Center? Yang kedua adalah apakah antarmuka yang sesuai untuk membangunkan laman web perniagaan? Yang ketiga adalah adakah website yang dibangunkan memberi kesan yang baik terhadap syarikat AMN Creative Center? Skop kajian. Skop kajian saya adalah pembangunan laman web perniagaan dalam mempromosikan produk di syarikat AMN Creative Center. Pekaji mendapati syarikat ini tidak mempunyai laman web sendiri untuk memasarkan produknya dengan lebih meluas. Yang kedua adalah batasan umur, iaitu borang soal selidik secara atas talian akan dibekalkan dan akan melibatkan pengusaha syarikat AMN Creative, pekerja dan orang awam yang berbagai umur. Yang ketiga adalah lokasi kajian saya di Johor, berkampung di Bandar Tenggara, Jalan Tun Abdul Jalil 181440, Kulai Johor. Kaedah kajian. Ini adalah aliran kajian pekaji. Yang pertama adalah mengenal pasti isu. Yang kedua adalah penyataan masalah. Yang ketiga, objektif kajian. Seterusnya adalah persoalan kajian. Yang seterusnya adalah tinjauan literature. Yang seterusnya adalah mereka bentuk kajian. Lepas tu metodologi, sampel dan instrumen. Selepas itu menjalankan proses analisis data, dan akhir sekali adalah
proses pengumpulan data. Batasan kajian. Kajian ini dihasilkan dan terbatas bagi menghasilkan sebuah buku rujukan tambahan kepada golongan masyarakat, terutamanya mahasiswa. Kesimpulan untuk bab 1. Kelemahan pemasaran digital yang dihadapi oleh syarikat AMN Creative Centre telah mengubah struktur kewangan menjadi lemah dan sekaligus mengurangkan pengeluaran produk. Hal ini demikian pekaji telah bercadang untuk membangunkan laman web perniagaan di syarikat tersebut untuk meningkatkan pasaran produk di seluruh pelosok dunia. Bab 2 iaitu kajian literatur. Di dalam kajian ini, pekaji akan menerangkan definisi tentang pembangunan, definisi laman web, definisi perniagaan dan definisi mempromosikan produk. Penerangan dan pengertian yang diterangkan oleh pengkaji akan berdasarkan kajian lepas dan bahan-bahan rujukan sebelumnya yang didapati di dalam laman rasmi atau buku rujukan yang berkaitan. Definisi kajian. Definisi pembangunan masih kurang jelas dan sering digunakan dalam penulisan sekarang ini, namun dipandang sebagai kebolehan pembuat keputusan untuk membentuk dan membentuk semula keseluruhan alam sekitar, iaitu politik, sosial, ekonomi, pentadbir, pendidik dan lain-lain, menerusi mobilisasi sumber-sumber kebangsaan dan dipimpin oleh ideologi yang sangat mereka percayai. Laman web ialah dokumen berisian maklumat yang boleh dilawati di jaringan sejagat menggunakan pelayar web. Dokumen ini biasanya dihasilkan dalam bentuk HTML atau XHTML dan biasanya mempunyai pautan-pautan ke laman lain pula. Perniagaan merupakan satu bidang kerjaya yang menjamin satu pulangan yang lumayan. Bidang ini juga mulia di sisi Islam sekiranya setiap aspek urusan jual beli yang dia lakukan berlandaskan hukum dan syariat yang telah ditetapkan. Promosi bermaksud proses, kaedah dan cara untuk memberitahu, menyedarkan, memujuk dan mempengaruhi pengguna untuk membeli sesuatu barangan atau perkhidmatan. Sorotan kajian. Dari segi etimologi, menurut Kamus Dewan 1994, pembangunan adalah perihal membangun atau kegiatan pembangunan. Selain itu, pembangunan juga boleh didefinisikan sebagai proses membangun. Kamus Zaba 2000. Pembangunan laman web yang baik dan sesuai merupakan perkara penting bagi menentukan kejayaan untuk mempromosikan produk cetakan. Pembangunan laman web yang baik dan sesuai dapat dihasilkan sekiranya kehendak dan kepuasan pelanggan semasa melayari laman web tersebut dititik beratkan. Menurut Gordon 2004, penggunaan laman web perniagaan di United Kingdom meningkat sebanyak 47.4% setahun. Ja'far Muhammad 1993 pula menyatakan bahawa sebagai manusia yang ingin meneruskan perniagaan harus menempuh berbagai cabaran bagi mencapai matlamat dan cita-cita. Malah bagi Yasil 1997, internet merupakan medium baharu promosi terutama periklanan yang terbaik selepas kehadiran televisyen dan terdapat perbezaan yang besar antara periklanan tradisional dengan internet. Kaitan teori dan kajian. Yang pertama, pembangunan. Pengertian pembangunan adalah suatu yang dibangunkan atau dipasarkan untuk memperkenalkan sesebuah syarikat. Hasil penelitian pengkaji, syarikat AMN Creative Centre telah menghasilkan pelbagai produk yang sangat berguna. Akan tetapi, pengkaji dapat kekurangan cara pengusaha syarikat memasarkan produknya. Yang kedua adalah laman web. Laman web adalah satu media yang boleh digunakan untuk menyampaikan sesuatu agenda kepada pelanggan. Sebagai contoh, pengkaji bercadang untuk membangunkan satu laman web perniagaan
untuk memasarkan produk di syarikat AMN Creative Center. Yang ketiga lah perniagaan. Perniagaan adalah suatu urus niaga jual beli antara penjual dan pembeli. Syarikat AMN Creative Center membuat perkhidmatan cetakan kerana syarikatnya tertumpu di kawasan yang strategik. Yang keempat adalah promosi. Promosi adalah satu perkara yang ingin diwar-warkan dengan memberi harga yang rendah kepada pelanggan. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian pelanggan supaya membeli barangan di syarikat AMN Creative Center. Kajian metodologi, iaitu bab 3. Bagi menyempurnakan kajian ini, pekaji akan menerangkan beberapa kaedah yang digunakan semasa kajian dijalankan. Hal ini meliputi beberapa proses pengumpulan data dan maklumat bagi mencapai objektif yang telah disenaraikan sebelum ini. Pengolahan dalam bentuk yang ringkas dan mudah difahami untuk menjelaskan tentang data yang diterima. Kaedah metodologi ini sangat membantu pengkaji dalam menyelesaikan masalah di syarikat AMN Creative Center. Kaedah pengumpulan data terbahagi kepada dua, iaitu kaedah kualitatif dan kuantitatif. Kaedah kualitatif yang pertama adalah temu bual, tinjauan dan bahan bacaan. Kaedah kuantitatif pula kaedah soal selidik. Seterusnya adalah kaedah analisis data. Yang pertama adalah proses pengumpulan data. Data yang akan diproses dilampirkan bersama borang soal selidik yang diagihkan melalui Google Form secara atas talian. Yang kedua adalah proses analisis data. Kesimpulannya, dengan bantuan kaji selidik yang telah dirangka, pekaji memperoleh jumlah peratusan dan keberkesanan dalam mencapai objektif kajian yang dijalankan. Dengan hasil kajian ini, masyarakat umum akan mendapat beberapa idea dan cadangan tentang pembangunan laman web perniagaan untuk mempromosikan produk di syarikat AMN Creative Center. Sekian, terima kasih.